Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada malam yang penuh dengan barakah ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan pada kita bersama, insya-Allah. Dalam pertemuan lepas kita membicarakan berkaitan dengan seorang tokoh sahabat yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan di hujung kuliah tu kita sebut bahawa cerita Sa'ad ni kita akan sambung, dan sambungan tu pada malam ni, insya-Allah. Cuma sebagai sedutan sikit, dalam kuliah lepas kita cerita tentang kisah Sa'ad ni sampai ke detik peristiwa peperangan Badar, di mana dalam perang Badar ada dua benda besar yang berlaku kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang pertama, Sa'ad kehilangan adiknya yang gugur sebagai syahid, iaitulah Sayyidina Umair bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia gugur syahid, termasuk dalam senarai 14 orang tentera Islam yang syahid dalam peperangan Badar. Yang kedua, dalam perang Badar juga Sa'ad berjaya untuk membunuh seorang pahlawan Quraisy yang namanya Al-As ibn Sa'id. Bila dia bunuh pahlawan Quraisy ni, dan dia memang mengidamkan pedang yang dimiliki oleh pahlawan Quraisy Al-As ini, namanya nama satu pedang yang memang menjadi impian Sa'ad untuk memilikinya, namanya Zulkatifah, nama pedang tu. Jadi bila dia dapat rampas pedang tu, dia minta dekat Nabi untuk jadikan itu sebagai milik dia, tapi Nabi tak izinkan. Sehinggalah turun ayat Al-Quran dalam suratul Anfal, yas'alunaka 'anil anfal Qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. Mereka bertanya kepada Nabi, kepada engkau, tentang anfal, harta rampasan perang. Beritahu, harta rampasan ni ketentuannya Allah Ta'ala dan Nabi. Yang kemudiannya Nabi bahagikan, dan Zulkatifah tadi, yang pedang yang diimpikan untuk dimiliki oleh Sa'ad, Nabi berikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sedutan kisah sebelum ni yang kita bicarakan pada awal bulan lepas, pada awal bulan ni. Malam ni insya-Allah kita sambung kisah Sa'ad. Kita masuk kepada babak seterusnya, iaitulah peperangan Uhud. Perang Badar kita cerita, Sa'ad terlibat macam mana, kita tengok pula tentang peperangan Uhud. Seperti mana yang sedia kita maklum, perang Uhud berlaku pada tahun ketiga Hijrah, iaitulah pada bulan Syawal, dan dia salah satu daripada perang besar yang bertembung antara tentera Islam kaum muslimin dengan Quraisy Mekah. Orang Islam jumlahnya sekitar 700, sementara Quraisy Mekah dengan jumlah 3,000 orang. Ini cerita dia punya pengenalan awal tentang perang Uhud. Dan nama Sa'ad bin Abi Waqqas turut mewarnai sejarah perang Uhud, di mana penglibatan dia dan peranannya dalam perang Uhud ni begitu hebat sekali. Kalau dalam perang Badar, dia sertai perang Badar bersama dengan adik dia yang bernama Umair bin Abi Waqqas, dan Umair akhirnya menemui syahid. Dalam peperangan Uhud ada seorang lagi abang kepada Sa'ad turut terlibat, namanya Utbah bin Abi Waqqas. Malangnya Utbah ni dia terlibat, tetapi dia berada di pihak musyrikin. Dia bukan kata tentera Islam, dia bukan sahabat Nabi. Dia ni, Utbah ni dulu dia pernah lari dari Mekah
Sebelum daripada para sahabat hijrah lagi ke Madinah, dia lari lah. Dia lari sebab dia ada kes dengan orang Mekah. Kes yang membuatkan orang Mekah tuntut darah dari dia lari. Dia lari keluar, dia main duduk dekat Mekah, dekat Madinah. Iaitulah dia Quba. Dan apabila Sa'ad ni, adik dia, hijrah ke Madinah, rumah awal yang dia tumpang, rumah abang dia, rumah Utbah. Tapi Utbah ni, entah macam mana dia tak dapat hidayah. Bila dia tengok orang Islam makin ramai hijrah ke Madinah, dia balik duduk Mekah. Dan dia menyebelahi golongan musyrikin. Jadi dalam perang Uhud, Utbah bin Abi Waqqas ni terlibat. Berada di pihak musyrikin, dan sudah tentulah dia menjadi pertembungan di antara dua beradik ini, iaitulah Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Utbah bin Abi Waqqas. Imam At-Tabarani meriwayatkan dari Ishaq bin Sa'ad, anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, menceritakan sebelum berlangsungnya perang Uhud, bila nak berlaku perang Uhud ni, Abdullah bin Jahash telah berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi nama Abdullah ibn Jahash, dia kata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata, wahai Sa'ad, tidakkah kita berdoa kepada Allah? Dia kata, jom kita berdoa dulu sebelum nak mula perang. Kita minta sesuatu dan kita zahirkan permintaan kita. Maka kemudian kedua mereka pergi ke satu tempat yang agak mungkin asing sikit daripada orang lain. Lalu Sa'ad berdoa. Sa'ad memulakan doanya, yang maksudnya kata Sa'ad, ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang lelaki dari kalangan musuhku yang kuat perkasa, agar aku dapat berlawan dengannya dan aku diberikan kemenangan ke atasnya. Yakni aku berjaya bunuh dia. Doa Sa'ad ni apa? Ya Allah, biar aku bertemu dengan musuh ni hak gagah, hak kuat. Tak mau musuh hak lekeh-lekeh pergi tepi lah. Musuh hak kemah, hak kira aku boleh lawan dengan dia, dan engkau berilah kemenangan ke atas aku. Makna aku boleh menang, aku boleh bunuh dia. Bila Sa'ad berdoa macam tu, Abdullah bin Jahash mengaminkan doa Sa'ad. Kemudian Abdullah bin Jahash pula berdoa. Sahabat Nabi ni, Abdullah bin Jahash ni salah seorang dari ipar Nabi SAW. Kerana saudari perempuan dia, iaitulah Zainab binti Jahash, adalah isteri Nabi SAW. Abdullah bin Jahash pula berdoa. Apa doa Abdullah? Ya Allah, pertemukanlah aku dengan seorang lelaki yang gagah perkasa, agar aku dapat berlawan dengannya. Kemudian dia berjaya memotong hidung dan telingaku. Apabila aku bertemu denganmu nanti, engkau akan bertanya kepadaku, kenapa hidung dan telingaku terpotong? Maka aku akan menjawab kepadamu, ya Allah, bahawa hidung dan telinga ini terpotong kerana-Mu dan kerana Rasul-Mu, ya Allah. Doa Abdullah bin Jahash lagi kemah. Tadi kita kata hebat dah. Doa Abdullah bin Jahash ni kata, ya Allah, bagi aku jumpa dengan musuh kuat, hebat, dan aku lawan dengan dia sampai dia boleh tetah hidung aku, dia boleh robek telinga aku. Nanti bila aku balik menghadap engkau, ya Allah, engkau tanya hidung dengan telinga ni pergi mana? Maka aku akan jawab ketika itu, semua ini aku gadai kerana jalan Allah dan juga kerana Rasulnya. Hebat. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas mengaminkan doa tu. Dan Sa'ad ketika cerita benda ni kepada anak dia kata, sesungguhnya doa Abdullah bin Jahash lebih baik dari doa aku. Dan Abdullah bin Jahash akhirnya gugur syahid dalam peperangan Uhud, betul seperti mana dia doa. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika kami menemui jenazahnya selepas perang Uhud, sahabat cari jumpa dia. Ketika itu didapati hidungnya dah tak ada dan telinganya telah pun terputus, tergantung, maknanya telah diperlakukan sedemikian rupa oleh musuh. Abdullah bin Jahash syahid, gugur syahid dalam peperangan Uhud. Jadi ini kisah berlaku sebelum perang Uhud, tunjuk kepada kita macam mana keberanian para sahabat. Luar biasa. Kita nak doa macam tu, nak doa tak berani, jadi sungguh. Tapi sahabat tu menunjukkan kata apa, dia tak takut. Dia tak takut dengan kematian, dia tak takut kerana perjuangan mereka lillah, kerana Allah semata-mata. Jadi mukminin sekalian, kemudian ketika perang Uhud berlaku, Sa'ad bin Abi Waqqas ditakdirkan pula dipertemukan dengan seorang musuh, orang hebat Quraisy ni. Kan doa dia,
ya Allah bagiku bertembung dengan musuh yang kuat. Allah memakbulkan doa itu, dia bertembung dengan Sa'ad bin Abi Talha. Sa'ad juga nama yang sama. Dan Sa'ad bin Abi Talha terkenal sebagai seorang pahlawan tentera hebat di kalangan orang-orang musyrikin. Tembung dengan Sa'ad bin Abi Talha dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu mereka bertempur lawan, satu lawan satu ni, sungguh-sungguh. Dan akhirnya Sa'ad berjaya. Sa'ad bin Abi Waqqas berjaya untuk memenggal leher Sa'ad bin Abi Talha. Jadi maknanya dia telah berjaya satu, membunuh seorang pahlawan hebat dalam peperangan Uhud. Kemudian perang Uhud ni macam kita tahu cerita masyhur, kemudiannya orang Islam menang pada pusingan pertama. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia berjaya membunuh Sa'ad bin Abi Talha di pusingan awal. Mana dia menang, dia berjaya bunuh tu pada peringkat awal perang. Kemudian orang musyrikin pun rasa macam dia nak kalah, dia pun berundur. Dan akhirnya orang Islam atas sedikit kesilapan yang dilakukan oleh sebahagian daripada sahabat, mereka turun daripada bukit Uhud, bukit Ar-Rumad, bukit Ainain, dan akhirnya Khalid ibn al-Walid yang ketika itu mengepalai tentera musyrikin melakukan pusingan dari arah belakang dan menyerang orang Islam dari arah belakang, yang membawa kepada perang menjadi kelang kabut, dan akhirnya orang Islam gugur syahid dengan jumlah yang begitu ramai. Dalam perang Uhud ni, Sa'ad bin Abi Waqqas dia telah berjaya membunuh 3 pahlawan hebat. Doa dia nak bertemu dengan pahlawan hebat Quraisy. Bukan seorang. Allah takdirkan dia boleh bunuh 3 orang. Hak pertama tadi dia bunuh siapa? Sa'ad bin Abi Talha. Yang kedua, satu peristiwa tengah perang ni, dia nampak seorang yang bernama Hibban bin Al-Ariqah. Hibban bin Al-Ariqah ni dia lepaskan anak panah, dan anak panah tu kena pada belakang Ummu Aiman. Ummu Aiman iaitulah pengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barakah Al-Habasyiyah namanya. Dia ni keluar sebagai jururawat. Orang perempuan bukan tentera waktu tu. Keluar ni sebagai jururawat. Mungkin dia duduk tengah buat urusan untuk merawat apa orang yang cedera. Tiba-tiba Hibban bin Al-Ariqah ni dia lepaskan satu anak panah dan kena belakang Ummu Aiman. Bila kena belakang Ummu Aiman, dia tugas jururawat ni selain daripada merawat sahabat-sahabat yang tercedera, tugas mereka juga menyediakan minuman untuk tentera-tentera ni. Ini tugas orang perempuan lah yang keluar perang pada waktu itu. Bila dia terkena cedera, Hibban lepas anak panah tu dia seronok, gelak terbahak-bahak kerana puas, sebab dia boleh untuk kenakan anak panah kepada Ummu Aiman. Maka baginda Nabi SAW berkata kepada Sa'ad, kebetulan Sa'ad duduk dekat tu, Nabi kata, wahai Sa'ad, tariklah anak panah ini dan lepaskan kepadanya. Jadi Sa'ad kan kehebatan dia apa? Dia ahli panah. Betul ya kita sebut tu ahli panah. Dia kira dia hebat dalam memanah. Jadi Nabi arwahkan dia lepaskan anak panah kepada Hibban ni. Dan dia melepaskan anak panah kepada Hibban bin Al-Ariqah, dan sasarannya tepat. Kena betul-betul tengkuk Hibban bin Al-Ariqah, yang akhirnya menyebabkan dia tu tergolek jatuh daripada kuda dan akhirnya mati. Jadi ini 2 orang hebat yang dia berjaya untuk bunuh dalam perang Uhud. Kemudian yang ketiga, Sa'ad juga berjaya untuk bunuh seorang lagi pahlawan Quraisy, iaitulah Zuhair, Malik ibn Zuhair. Malik ibn Zuhair dia juga macam Sa'ad, iaitulah ahli memanah yang hebat. Jadi mereka ni lawan panah ni sama-sama handal, sama-sama hebat. Dan dia melepaskan anak panahnya dari sebalik bukit. Kan perang Uhud ni berdekatan dengan kawasan bukit, dan mereka menjadikan bukit ni sebagai tempat untuk berlindung, jengui sikit, lepas anak panah. Dan akhirnya Sa'ad nampak dia, Sa'ad tunggu je, dia suar kepala, Sa'ad lepaskan anak panah dan kena betul mata Malik ibn Zuhair yang meninggal mati dalam peperangan Uhud. Makna dalam perang ni dia berjaya untuk bunuh sekurang-kurangnya 3 pahlawan hebat Quraisy. 3 pahlawan hebat Quraisy tadi, yang pertama namanya Sa'ad bin Abi Talha, yang kedua namanya Hibban bin Al-Ariqah, dan yang ketiga namanya Malik ibn Zuhair. Ini orang Quraisy ni tak ingat nama pun apa.
Kata sahabat Nabi nak ingat nama pun banyak lagi. Tak apalah, hak ni musuh, tak payah ingat pun, tak apa, kita sebutnya sepintas lalu. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam perang Uhud ni ada 4 orang daripada tentera musyrikin, daripada pihak musyrikin, yang mereka ni buat macam-macam perkara untuk membunuh Nabi. Ada 4 orang. Seorang nama dia Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ni dia orang Madinah asalnya, tapi dia menyebelahi pihak Mekah. Abu Amir Ar-Rahib, orang panggil dia Ar-Rahib sebab waktu sebelum kedatangan Nabi, dia kempen untuk orang ikut Nabi. Dia kempen, rahib, orang yang rajin, ahli ibadah lah. Tapi bila Nabi mai, terbalik dia mensokong pihak musyrikin. Dan dalam perang Uhud, dia menyebelahi musyrikin Mekah. Anak dia sahabat Nabi, anak dia nama Hanzalah. Hanzalah yang terkenal sebagai Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan jenazahnya oleh malaikat dalam perang Uhud ni lah. Hanzalah adalah anak kepada Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib, Utbah bin Abi Waqqas, Abdullah bin Syihab dan Ibnu Qum'ah. Ini 4 orang yang berada di pihak musyrikin. Mereka ni berusaha buat macam-macam sehingga membawa kepada kecederaan parah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Abu Amir Ar-Rahib, dia buat perangkap samar sampai Nabi terjatuh. Ada Nabi pengsan. Abdullah bin Syihab, dia lukakan muka Nabi. Dia lukakan muka Nabi. Ibnu Qum'ah, dia lepaskan satu tetakan kena pada Nabi pakai tu, helmet orang perang tu kan. Dia kena tetak tu sampai tertusuk, yang menyebabkan bawa kepada patahnya gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang lagi, abang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, itulah Utbah bin Abi Waqqas, dia tukang lempar batu. Dia ni lekeh sikitlah, tapi menyebabkan kecederaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 orang ni, depa ni kira buat sungguh-sungguhlah dalam perang ni untuk pastikan Nabi berjaya untuk ditewaskan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas bila dapat tahu, abang ni terlibat ni, dia cari abang dia. Dia kejar abang dia. Dan dia kata, aku tak pernah rasa keinginan yang begitu besar untuk bunuh seseorang seperti keinginanku untuk membunuh orang jahat ni, iaitu Utbah bin Abi Waqqas. Abang dia. Sebab bila dia dapat tahu Utbah ni lah orang yang menyebabkan Nabi sampai patah gigi, Nabi tercedera, dia tak puas hati. Dia kata, sebelumnya aku duduk semangat nak bunuh orang, tapi hari ini aku semangat aku luar biasa ni, aku dapat dia sakit. Dia tujukan kepada Utbah bin Abi Waqqas. Tapi akhirnya dia duduk cuba, dia tak berjaya. Sampai dia selinap masuk dalam tentera musuh, duduk cari abang dia. Nabi tegur perbuatan tu. Nabi tak bagi, kerana satgi mendedahkan kepada dia sendiri akan dicederakan. Dan akhirnya dia tak berjaya bunuh abang dia. Tetapi Nabi selepas daripada perang Uhud ni, Nabi kata, demi Allah, tidak ada seseorang pun dari mereka yang mencederakan baginda yang akan hidup selama setahun, yang akan hidup sampai setahun. Nabi kata tak ada lah. Dan ternyata ungkapan Nabi itu berbentuk doa, dan doa Nabi sudah tentu mustajab. Kesemua mereka, Abu Amir Ar-Rahib, Utbah bin Abi Waqqas, Abdullah bin Syihab dan Ibnu Qum'ah, semuanya mati tak sampai setahun pun. Dalam tempoh tu, dari perang Uhud tak sampai setahun, semua meninggal dengan sebab-sebab yang tersendiri lah. Dengan sebab-sebab yang tersendiri. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang Uhud ni kita dapat cerita, dapat kesimpulan peranan Sa'ad begitu hebat, iaitulah dalam mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam berjuang bersama dengan tentera Islam. Walaupun Sa'ad kesukaran, kan orang Islam waktu itu sukar, yang syahidnya ramai, Nabi pula dipropagandakan oleh musyrikin sebagai Nabi dah dibunuh, moral, semangat sahabat-sahabat sebahagiannya jatuh. Tapi Sa'ad terus kekal, teguh mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlaku pula perang Khandaq. Kita tak cerita detail lah, kita cerita poin-poin penting saja. Selepas perang Uhud, berlaku pula perang Khandaq. Khandaq tahun ke-5 Hijrah, bulan Syawal. Badar, mula-mula Badar tahun ke-2 bulan Ramadan.
Uhud tahun ketiga bulan Syawal. Khandaq tahun kelima bulan Syawal. Khandaq semua tuan-tuan tahu kisahnya, perang yang memisahkan orang Islam ni dengan tentera musuh dengan digali parit. Digali parit. Parit yang begitu besar dan begitu panjang. Tadi saya dah catat dah sikit dia punya saiz ataupun jarak parit tu, tapi saya tertinggal nota tu tang mana lah. Ya, saya tertinggal tadi. Saya tulis nota tu. Dia punya panjang dia lebih kurang 5,554 meter. Yang kalau tak silap saya lah, saya tulis tadi. Ya, saya ingat sikit-sikit macam tu lah. Panjang dia 5 km lah. 5,554. 5,554 meter. Makna 5,5 km. Dia punya dalam dia, umuk dia 3,23 meter. 3 meter lah. Mudah cerita, 3 meter dalam. Dan dia punya lebar dia 4,62 meter. Ni saya pakai ingat lah. Tadi duk tulis tu dia lintas lah sikit. Sebab baru tulis tadi dalam muka 5 ni. Tapi benda tu nota tu jatuh mana tu. Dia punya lebar dia 4,62 meter. Lebar tu. Luas 4 meter panjang lah. Agak-agak lah. Dan Nabi ketika arahkan para sahabat untuk gali parit ni, Nabi bahagikan 10 orang 10 orang. Jadi 10 orang tugas dia panjang ni, 10 lagi panjang ni, 10 lagi panjang ni. Akhirnya dalam beberapa hari berjaya diselesaikan gali parit. Bila tentera musyrikin, tentera musuh, tentera Al-Ahzab, tentera yang bergabung di antara orang Mekah dengan kabilah-kabilah lain, bila mereka sampai, mereka terkejut. Mereka duk perang lama dah. Orang musyrikin yang kerja perang, lama dah kerja perang. Tapi tak pernah jumpa cara pertahankan diri dengan gali parit ni. Ini bukan luar biasa ni. Jadi mereka main terkejut. Terkejut tak boleh nak buat apa. Mereka cuba lompat, mereka cuba pi. Adalah yang boleh pi seorang dua, tak boleh buat apa, patah balik. Bila sampai sikit ada yang masuk dalam parit, dipanah, pakat balik. Akhirnya dia buat keputusan, kita bertahan dari luar. Mana kita serang dari luar, kita kepung mereka. Jadi berlakulah kepungan yang dipisahkan dengan parit yang panjang di antara orang musyrikin ataupun orang Ahzab, tentera bersekutu ni dengan kaum muslimin dalam tempoh masa yang agak panjang. Berbelah hari berlaku pertembungan jarak jauh. Dan di Khandaq inilah terselah kehebatan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam bidang panah memanah ni. Tempat dia lah. Sebab tak boleh bertembung perang secara bersemuka ni, perang dari jarak jauh. Jadi memang bidang dia. Dia berjaya untuk melepaskan banyak anak panah yang sebahagiannya kena kepada musuh, mencederakan musuh, dan juga sampai membawa kepada ada musuh yang mati terkena panahan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada seorang tentera Ahzab yang tidak disebut namanya. Dia bila dia tengok orang Islam lepaskan panah, kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, lokasi Al-Ahzab itu, lokasi Khandaq itu, di sebelah sini adalah bukit Jabal Silang, dan tentera Islam berada di kawasan bukit. Maknanya memudahkan orang Islam untuk lepaskan panah dan sebagainya lah, sebab musuh duduk di belah bawah. Jadi bila tentera Islam duduk lepaskan panah ni, kawan ni seorang ni, tentera Ahzab ni, dia hebat mengelak. Dia mengelak, dia tak pernah kena. Dan akhirnya dia sendiri ambil satu anak panah, dia kata, ni mai aku nak ajak kat hangpa cara panah tu. Kebayang. Dia kata, mai aku nak ajak kat hangpa cara panah yang betul. Yang lepas panah tu buang anak panah dia. Tak kena langsung lah. Ni cara dia sambil mengejek lah. Makna cara mengejek. Lalu ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas, bila dia nampak saja kawan ni duk sembang kemas kan, dia pun ambil anak panah, dan panahnya tepat kena ke arah lelaki tadi, dan dia jatuh terus tersembam ke bumi, kena terus. Dan Nabi SAW bila waktu tu Nabi senyum, Nabi gelak sikit. Orang tanya kat Nabi, sebab apa engkau ketawa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat daripada At-Tirmizi dan Imam Ahmad, aku ketawa kerana melihat tingkah laku lelaki ini. Tingkah laku dia lah, duk tunjuk hebat, tunjuk kemas. Akhirnya dia mati.
selepas terkena panahan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Jadi ini kehebatan Sa'ad di medan Khandaq, kerana tempat itu menonjolkan ketokohannya dalam bidang panah memanah. Kemudian dalam perang-perang lain Sa'ad turut terlibat, sehinggalah perang Hunain. Perang Hunain ini pun sekali ada satu peristiwa. Perang Hunain, perang Hunain ini ada seorang daripada Saqif, yang pemain Nabi, namanya Murawih. Dia ni duduk di atas satu tempat tinggi, dia duduk pelekeh Nabi, kata macam-macam, di balik lah apalah, apa dia ikut dia ni, mengarut, macam itulah lebih kurang. Jadi bila sahabat-sahabat duk tengok ni sakit hati, tak tahan, akhirnya Sa'ad mengambil tindakan, dia lepaskan anak panah tepat kena dada kawan tu, dan kawan tu mati. Murawih tu mati dalam keadaan tak berimanlah, musuh Nabi SAW. Jadi begitulah pengorbanan dan peranan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam medan perang. Dia terlibat secara langsung dan peranan itu digunakan oleh Nabi SAW. Nabi ni bila sahabat ni hebat tang tu, Nabi guna bidang tu lah. Kan sahabat-sahabat ni berbagai kepakaran mereka. Seperti Khalid pakar dalam strategi, pakar dalam pertembungan antara satu lawan satu, hebat dia main pedang. Khalid ni hebat. Kemudian ada sahabat yang hebat dalam menunggang kuda, ada sahabat yang hebat dalam macam-macam. Sa'ad hebat dia apa? Panah. Dan Nabi gunakan. Jadi kehebatan sahabat ni saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kemudian masuk zaman pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Sa'ad memainkan peranan yang penting. Antara lain dia menjadi sebahagian daripada ahli mesyuarat, yang dilantik sebagai, orang akan tanya dia lah, Abu Bakar akan tanya pandangan dia. Sa'ad bin Waqqas termasuk di kalangan ahli mesyuarat yang menjadi tempat rujukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bila Nabi wafat, Abu Bakar naik jadi khalifah. Antara perkara awal yang Abu Bakar nak buat ialah nak hantar pasukan yang Nabi dah siapkan untuk hantar pasukan tu, tapi Nabi wafat. Pasukan yang dikepalai oleh Usamah ibn Zaid radhiyallahu an, cucu angkat Nabi, anak kepada Zaid bin Harithah, yang umurnya waktu itu tak lebih dari 18 tahun. Sebahagian dari sahabat tak puas hati pasal pergi lantik budak ni, tapi Nabi teruskan. Kemudian pasukan ni tak sempat pun untuk bergerak, Nabi wafat. Dan Abu Bakar As-Siddiq, dia nak teruskan benda ni. Dia nak hantar pasukan ni pergi ke arah Syam sana, untuk pertembungan dengan tentera Rom. Sebahagian dari sahabat nasihat kepada Abu Bakar untuk tak teruskan, berikan tumpuan dulu kepada benda-benda lain, khususnya untuk menstabilkan keadaan, kerana selepas dari kewafatan Nabi munculnya gerakan murtad yang begitu berluas-luasa. Jadi sahabat-sahabat, antaranya Sa'ad sendiri, dia berpandangan berikan tumpuan ini dulu. Tapi Abu Bakar punya ketegasan, dia kata Nabi dah hantar pasukan ni dan kena laksanakan juga. Maka Nabi hantar, Abu Bakar hantar juga pasukan ni, diketuai oleh Usamah. Dia tak tukar ketua, kerana Nabi pilih Usamah. Abu Bakar teruskan, walaupun dia seorang budak muda. Usamah, dan termasuk dalam tentera Usamah dalam 700 orang adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun dia pada peringkat awal tak setuju, dia pada peringkat awal dia cadangkan tak perlu pi lagi, tumpukan hak lain. Tapi oleh kerana ini arahan daripada pemimpin, arahan Abu Bakar, hang kena pi, dan tentera Islam kena pi, dan kamu termasuk dalam 700 ini jadi tentera. Dia ikut dan dia pergi. Demikian ketaatan ataupun satu sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat dalam konsep ni. Dia tak kata tak payah aku minta uzur lah, kerana dia taat. Ini arahan datang dari Khalifah Amirul Mukminin. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam pada masa yang sama, Sa'ad bin Abi Waqqas turut terlibat dalam misi-misi memerangi golongan yang murtad, golongan yang tak mau bayar zakat dan sebagainya. Dia terlibat. Tetapi oleh kerana pemerintahan Abu Bakar cuma 2 tahun, lebih sikit, 2 tahun 3 bulan, maka tidak banyak benda yang boleh dilakukan oleh Abu Bakar dan oleh para sahabat. 2 tahun nak buat apa? 2 tahun ni kira, tapi ada negara yang 2 tahun berapa kerajaan pun dah, tak tahulah negara mana. Tapi 2 tahun hak ni nak buat apa? Tak boleh nak banyak polisi, tak boleh nak ubah.
Jadi dalam tempoh 2 tahun tu tak banyak benda-benda besar berlaku. Dan peranan Sa'ad pun tak tertonjol sangatlah dalam tempoh 2 tahun itu. Tetapi Sa'ad punya peranan muncul bila? Ketika zaman pemerintahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar jadi khalifah selama 10 tahun. Jadi dalam tempoh yang begitu panjang, 10 tahun, banyak perkara-perkara yang Umar buat, termasuklah memperluaskan wilayah Islam. Dan Sa'ad turut terlibat dalam misi-misi yang disusun oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pada peringkat awal, naik Umar bin Al-Khattab jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, maka dia melantik Sa'ad termasuk di kalangan Ahlul Hil wal Aqad. Ahlul Hil wal Aqad ni apa? Pemutus dasar. Kelompok yang boleh memutuskan dasar polisi negara. Jadi salah seorang yang Umar lantik untuk duduk di kerusi ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia di antara tempat rujuk juga. Nak buat satu-satu ketetapan, nak buat satu-satu polisi, nak buat satu-satu dasar negara, dasar pentadbiran, kelompok ni akan putuskan. Ahlul Hil wal Aqd. Golongan sahabat-sahabat kanan lah. Termasuk dalam tu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Dalam tempoh pemerintahan Umar, nama Sa'ad ni mula tertonjol dalam 2 peperangan besar. Yang perang ini menjatuhkan kerajaan Parsi yang begitu kukuh sekian lama ni. Kerajaan Parsi ni duduk perintah dunia ni, jadi kuasa besar ni begitu lama, tapi ganap dengan 2 peperangan besar ni, yang kedua-duanya dikepalai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Satu namanya Perang Qadisiyah, yang cukup masyhur ceritanya, dan yang kedua perang yang namanya Peperangan Madain, iaitu satu tempat yang berdekatan dengan Qadisiyah. Sejurus menang Qadisiyah, tentera ni bergerak pergi ke Madain. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, waktu zaman Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, panglima tentera, panglima tertinggi lah yang dilantik untuk urusan peperangan di Iraq adalah Khalid ibn al-Walid. Waktu zaman Abu Bakar dilantik Khalid bin al-Walid. Khalid ni daripada memerangi kelompok murtad, kemudian Abu Bakar lantik dia, hantar pergi ke Iraq untuk operasi di kawasan Iraq. Tapi bila Khalid diarahkan untuk meninggalkan Iraq dan menuju ke arah Syam untuk membantu tentera yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Iraq ni kawasan Parsi, sementara Syam kawasan Rom. Pada waktu itu orang Islam bertemu dengan dua-dua. Jadi Abu Ubaidah misinya di Syam, sementara Khalid pada waktu itu masih berada di Iraq. Kemudian dihantar Khalid pergi ke Iraq, pergi ke Syam untuk membantu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka kemudian dilantik Al-Musanna bin Harithah untuk menggantikan tempat Khalid bin Al-Walid di Iraq. Ini cerita zaman Abu Bakar. Zaman Abu Bakar. Kemudian bila naik Umar menjadi khalifah, Umar dia tukar beberapa tempat-tempat, jawatan-jawatan tukar. Biasalah. Setiap ketua dia ada orang dia. Bukan lantikkan berdasarkan kroni dah, tapi kerana orang ni dia sesuai dengan cara dia. Jadi Umar, antara benda yang dia buat, cerita popularnya apa? Dia gugurkan ataupun dia tukar Abu Ubaidah yang asalnya jadi pengikut ataupun jadi orang bawah kepada Khalid, dia tukar. Dia naikkan Abu Ubaidah dan dia turunkan pangkat Khalid bin Al-Walid. Di Iraq pun sama. Al-Musanna bin Harithah yang dilantik pada peringkat awal jadi ketua kepada tentera Iraq, Umar tukar dengan Umar hantar seorang yang bernama Abu Ubaid bin Mas'ud Al-Thaqafi. Pergi hantar ke Iraq. Dia ni kerja dia ambil jawatan Al-Musanna dan pimpin tentera Islam untuk meneruskan operasi pembukaan di kawasan Iraq. Jadi Abu Ubaid ni pun pergi, dan Al-Musanna sahabat Nabi hebat. Sahabat Nabi bukan gila jawatan. Aku jatuh, aku tak. Dah, dia okey, tak ada masalah. Dia akan jadi tentera biasa
sokong Abu Ubaid perang sekali. Dan mereka pun pergi, mereka perang di satu kawasan, dan perang tu begitu dahsyat berlaku yang menyebabkan akhirnya tentera Islam ramai yang terkorban. Termasuklah Abu Ubaid bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardah, dia juga terkorban dalam misi yang awal ni. Bila dia terkorban dan berita sampai kepada Umar di Madinah, Umar fikir tak ada orang lain yang dia boleh hantar untuk memikul jawatan sebagai panglima perang. Waktu tu dipangku oleh Al-Musanna bin Harithah, tapi dia rasakan Al-Musanna nak jadi panglima seperti yang dia nak, tak boleh. Dia kena cari orang, dan dia tak nampak orang lain melainkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia hantar satu notis singkat kepada Sa'ad. Satu notis singkat aja. Kamu dilantik jadi panglima, kamu kena pergi Iraq lah ni. Sa'ad pada waktu itu baru balik daripada Taif dalam misi yang tersendiri lah. Balik, dihantar terus pergi ke Iraq. Dan Sa'ad patuh, Sa'ad pun pergi ke Iraq bersama dengan tentera dia, dan sampai di sana, dan kemudiannya dia pun mulalah merancang untuk mengatur satu operasi besar yang akhirnya membawa kepada perang Qadisiyah. Jadi Sa'ad bergerak dengan tenteranya, berlaku pada tahun 14-15 Hijrah, dan kemudiannya bergeraklah menuju ke Qadisiyah bagi menghadapi tentera di sana. Jadi pada peringkat awal, Sa'ad bila sampai, saya tak cerita detail, tuan-tuan boleh baca dalam buku sejarah banyak detailnya, cuma kita cerita secara poin-poin penting. Bila Sa'ad sampai di mana di Iraq ni, Islam dia bukan cara dia pipi perang terus. Tak. Sunnah yang Nabi tunjukkan apa? Dalam apa-apa peperangan pun Nabi akan hantar dulu wakil untuk berunding. Tawarkan, jika kamu masuk Islam, kuasa kekal kepada kamu, kamu terus jadi raja. Jika kamu tak mau masuk Islam, kamu bayar jizyah. Jika tak mau juga, kami tak ada jalan, kita kena perang. Dan itulah yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila dia sampai, dia hantar 4 orang sahabat, iaitulah Ad-Nu'man ibn Muqarrin, Amr bin Ma'di Karib, Asim bin Amru, dan Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardah. Wakil dia 4 orang ni pergi jumpa dengan Maharaja Parsi. Maharaja Parsi nama Yazdajir, dan jumpa dengan ketua panglima perang mereka nama Rustum. Rustum, ada orang sebut Rustam, tapi sebutannya adalah Rustum. Rustum dengan Yazdajir pergi menghadap, pergi jumpa, hentak mereka ni 3 tawaran yang dikemukakan, iaitulah masuk Islam, kamu kekal jadi raja, ataupun okey tak mau masuk Islam, kamu jadi raja di kawasan ni, kamu kena bayar jizyah, mana kamu kena tunduk kepada kerajaan Islam. Kalau hak ni pun tak mau juga, maka kita tak ada pilihan lain melainkan perang. Yazdajir dengan Rustum ni, mereka tolak tawaran ni dengan cara yang begitu angkuh. Dengan begitu angkuh, begitu sombong, tunjuk lagak mereka. Bahkan beri pula, tak apalah kalau hampa mai takat nak perang, hampa perlukan tanah, kami bagilah tanah. Mempelekehlah, pelekeh tindakan orang-orang Islam. Dan report tu dibawa balik, bagi tahu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan panglima. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bergembiralah kalian semua, demi Allah, sesungguhnya Allah pasti akan menyerahkan kita kunci istana kerajaan Parsi. Bila signal kata mereka nak perang, mereka tak mau jizyah, mereka tak mau masuk Islam, mana mereka pilih perang. Sa'ad kata, insya-Allah kemenangan di pihak kita. Ya, insya-Allah. Tak mula lagi perang, tapi dia positif. Dia tanam satu sikap tafaul, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan berikan kemenangan. Maka kemudian disusun perancangan, dan akhirnya bawalah kepada perang ni. Perang Qadisiyah ni berlaku panjang, banyak hari. Dan tentera Parsi, bila mereka tengok tentera orang Islam ni dalam perang sebelum ni, yang orang Islam kalah. Antara punca orang Islam kalah kerana Parsi menggunakan tentera bergajah.
Parsi menggunakan gajah sebagai salah satu daripada kereta kebaya dia bawa lah. Jadi Yazdajir dan juga Rustum ni, dia buat satu strategi baru. Dia letakkan tentera bergajah ni di sebelah depan, yang pada tanggapan mereka, pada bacaan mereka ni, tak belah depan menang lah ni, okey ya, lain tak ada apa lah, gajah di depan ni. Jadi bila mai hari peperangan, orang Islam pun tengok-tengok, gajah di depan. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas lebih pintar, kan dia ahli panah. Maka tindakan awalnya, halakan anak panah kepada gajah, yang akhirnya menyebabkan gajah mengamuk. Gajah pijak habis tentera-tentera dia. Tentera dia lah, gajah tak tahu nak pergi mana, dia panah. Jadi pusingan itu orang Islam menang. Orang Islam dah menang dan berlaku pucar kacir. Rupanya strategi yang digunakan oleh Parsi tadi gagal. Strategi ini dia panggil apa? Makan diri. Kononnya nak bagi orang Islam yang kalah dalam pusingan awal ni, tiba-tiba makan diri, tentera-tentera dia ramai yang mati, dipijak oleh gajah mereka. Kan gajah bila dia tak tahu nak pergi mana dia akhirnya apa yang duduk kat tu lah. Jadi pusingan tu mereka kalah. Dan berlaku lagi beberapa hari peperangan Qadisiyah yang membawa kepada cerita ringkas akhirnya orang Islam menang. Bahkan tentera panglima Parsi Rustum ni lari. Ada sahabat Nabi, ada tentera Islam yang namanya Hilal bin Al-Qamah. Hilal bin Al-Qamah dia cari di mana ni, di mana Rustum ni, cari tak jumpa. Akhirnya dia tinggalkan medan perang, dia pergi ke kita kata pergi tempat yang tak perang lah. Perang zaman tu dia bukan macam lah perang tak kira tempat, bom sana bom sini, rumah orang pun kena, pasar pun kena, masjid pun kena. Tu zaman lah. Tapi zaman tu perang tempat yang tak ganggu dengan masyarakat awam. Jadi dia, kawan ni pun lah duk cari Rustum, cari panglima Parsi ni tak jumpa. Akhirnya dia pergi tempat awam. Dia duk nampak satu kumpulan keldai duk bawa barang. Tapi ada tengah-tengah keldai ni macam dia duk cover, dia duk jaga ni, ada macam sesuatu benda. Akhirnya dia pergi cek-cek, rupanya tang tu lah panglima dia lari. Duduk di tengah-tengah keldai ni, lepas ligan, dan akhirnya dia tak boleh lari ke mana dah Rustum. Dia terjun sungai, dia dapat tangkap dia, dan akhirnya dia dibunuh, dibawa balik ke tengah medan pertempuran. Ini sebagai nak jatuhkan moral tentera musuh ni, bertempur lagi. Lalu bila dia bawa balik Rustum ni, dan dia bagi tahu kepada tentera yang sedang berperang, wahai tentera Parsi, hampa tengok ketua hampa ni. Jadi dia boleh tengoklah ketua pun habis dah, moral jatuh, down, dan akhirnya lari. Sebahagiannya menyerah diri, dan begitulah berlakunya perang Qadisiyah yang membawa kepada kemenangan tentera Islam. Sampai akhirnya panglima bendera Parsi dirampas oleh Dirar bin Khattab. Dan bila dia rampas bendera tu, dia rampas, campak ke tanah, dan itulah kekalahan Parsi secara rasmi dalam peperangan Qadisiyah. Kuasa besar dunia, Rom dan Parsi, yang pada waktu itu kalau kita hidup zaman tu pun kita pun tak terbayang macam mana kuasa besar boleh jatuh. Tapi mereka jatuh dan tumbang di atas kehebatan para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim yang berjuang begitu bersungguh-sungguh. Dan kemudian mereka pun bila dah menang, mereka hantar report kepada kepada Umar tentang kemenangan mereka. Sejurus daripada perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas teruskan lagi misi ke Madain. Madain ni kawasan yang berdekatan dengan Qadisiyah, jaraknya lebih kurang 40 ke 45 km saja. Dan berlaku pula satu pertembungan di sana untuk memburu Yazdajir. Tadi Rustum panglima perang, Yazdajir maharaja. Yazdajir pun pergi sana, lari, akhirnya kalah. Jadi ringkas cerita, orang Islam di tangan Sa'ad bin Abi Waqqas berjaya untuk menjatuhkan kerajaan hebat Parsi, kuasa besar dunia pada waktu itu. Tuan-tuan sekalian, apabila Umar berjaya untuk membebaskan Parsi ini, maka terbentuklah apa yang dipanggil Kufah. Kawasan yang dipanggil Kufah, yang dipanggil Basrah, dia termasuk di bawah kerajaan Islam. Jadi bila dah di bawah
kerajaan Madinah, Umar perlu lantik gubernur dia. Siapa yang nak jadi gubernur di Kufah? Maka Umar tak nampak orang lain, melainkan orang yang paling layak pada waktu itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad menjadi gubernur pertama di Kufah, dilantik oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila Sa'ad duduk, saya nak landing, nak habiskan ni. Bila Sa'ad duduk di Kufah jadi gubernur, dia bawa polisi-polisi yang bagus, pentadbirannya, tapi ada orang tak puas hati. Biasalah, mana ada orang yang puas hati semua, ada orang tak puas hati. Dan geng yang tak puas hati ini mula menimbulkan kekacauan. Mereka buat tuduhan-tuduhan palsu. Mereka kata Sa'ad tak berlaku adil, Sa'ad tak bahagikan harta cara elok, Sa'ad ni tu, Sa'ad ni macam-macam aduan. Dan aduan tu dia hantar sampai ke Umar di Madinah. Dan Umar bin Al-Khattab ketika dia menjadi khalifah, dia sangat tegas dengan gubernur-gubernur dia. Ya, silakan. Tengok-tengok, sejak sikit. Apabila Sa'ad menjadi gubernur di Kufah, ada golongan yang tak puas hati, timbulkan fitnah dan sebagainya, dan mereka mengadu kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar, di antara cara dia dalam menguruskan para pegawai dia sangat tegas. Dia sangat teliti dan dia akan pastikan pegawai-pegawai yang dia lantik mengikut kriteria yang ditetapkan. Ya, apabila orang adu, walaupun dia yakin Sa'ad tak akan buat benda-benda yang diadu, tapi dia tetap laksanakan tugas dia. Dia hantar Muhammad ibn Maslamah untuk pi buat siasatan. Dan Muhammad ibn Maslamah pi siasat, tanya semua orang, tanya orang ramai di Kufah, semua kata okey. Sa'ad okey. Bahkan tokoh berpengaruh di Kufah, nama dia Jarrah ibn Sinan al-Asadi, dia ni kira kalau dia kata apa orang percaya. Dia pun mengaku, kata Sa'ad bagus. Cuma ada seorang, ada satu kelompok yang kepala dia bernama Usamah bin Qatadah. Usamah bin Qatadah ni kepala yang duk timbulkan fitnah kepada Sa'ad. Dia kata Sa'ad ni tak adil, Sa'ad ni zalim, Sa'ad ni tak uruskan harta dengan baik dan sebagainya. Menyebabkan Sa'ad tak ada cara untuk pertahankan diri, melainkan dia berdoa. Dan kita ingat
antara sahabat yang doa mustajab adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bila berdoa, antara doanya diminta ditimpa sesuatu kepada Usamah bin Qatadah. Dan Usamah ni lepas daripada tu dia buta. Dan dia sendiri mengaku, dia kata aku terkena doa daripada Sa'ad. Dia menyesal. Dan Umar bila dah Muhammad bin Maslamah balik report, tak ada apa kesalahan Sa'ad dan Sa'ad okey semua. Tapi untuk mengelakkan daripada berlaku pertembungan yang lebih dahsyat, Umar cadangkan bawa balik Sa'ad ke Madinah. Walaupun dia tahu Sa'ad tak bersalah, tapi oleh kerana tak mau berlaku nanti kekacauan akan dia balik. Ganti dengan orang lain. Ganti dengan orang lain di Kufah. Dan bila balik ke Madinah, dia menjadi tempat rujuk Umar bin Al-Khattab. Umar ada apa masalah akan tanya kepada Sa'ad. Dan sehinggalah Umar menjelang saat kewafatan, Umar lantik ataupun Umar pesan 6 orang untuk dilantik menjadi khalifah. Antaranya termasuklah Sa'ad, Ali, Uthman dan sebagainya. Umar sempat pesan 6 orang ni bincang, lantiklah di kalangan 6 orang ni salah seorang untuk jadi khalifah. Tapi kalau Sa'ad tak terpilih, hampa lantik dia, hantar ke Kufah semula. Kerana itu tempat dia. Dia layak duduk di Kufah. Umar pesan kalau dia tak terlantik, Umar tak berani, tapi kalau dia tak terlantik di antara 6 ni, maka khalifah yang terlantik pastikan untuk hantar Sa'ad sebagai gubernur di Kufah. Dan bila Sayyidina Uthman naik jadi khalifah, antara perkara pertama dia buat adalah lantik Sa'ad, hantar ke Kufah sebagai gubernur. Duduk di sana. Tapi bila duduk di sana, beberapa lama, beberapa ketika, berlaku pula satu lagi isu. Satu lagi isu, pertembungan dan perbezaan pandangan di antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdullah ibn Mas'ud yang merupakan pengarah Baitul Mal pada waktu itu di Kufah. Adalah sikit isu berlaku bila Sa'ad, bukan Sa'ad seleweng, Sa'ad dia pinjam duit kerana dia tak ada duit. Dan bila sampai masa Abdullah bin Mas'ud pergi minta, tapi Sa'ad tak ada duit lagi nak bayar, dia minta tangguh masa. Abdullah bin Mas'ud tegas, tak boleh tangguh-tangguh, ini bukan duit aku, ini duit negara. Tapi adalah berlaku sikit pertembungan tu yang Uthman tengok kalau tak selesai ni dia jadi makin teruk. Jadi Uthman punya tindakan bawa balik Sa'ad bin Abi Waqqas ke Madinah. Mereka ada masalah sikit, bawa balik ke Madinah. Jadi itu kisahnya, makna Sa'ad bin Abi Waqqas dia pernah jadi gubernur 2 kali di Kufah, sekali ketika pemerintahan Abu Umar dan sekali lagi ketika pemerintahan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apabila masuk zaman pemerintahan Ali bin Abi Talib, dan ketika itu Ali diangkat dengan keadaan sedikit huru-hara, kan Ali diangkat ataupun Ali dibai'ah selepas daripada pembunuhan Uthman, keadaan tak stabil. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia punya prinsip dia apa? Dia menyendiri. Dia berkecuali. Dia tak mau bai'ah, dan Ali pergi tanya dia pasal apa tak mau bai'ah. Dia kata aku tak mau bai'ah. Tapi aku tak lawan. Dia tak bai'ah tapi dia tak lawan, dia ambil sikap berkecuali. Tak mau menyebelahi mana-mana. Dia duduk di satu kawasan dipanggil Wadi Al-Aqiq dekat dengan Madinah. Ada sebahagian riwayat kata dia duduk di Hamraul Asad, lebih kurang 20 km dari Madinah. Dia duduk di sana dan dia tak ambil puak lah tentang pertembungan ni. Orang main minta pendapat dekat dia, kena sokong geng ni, kena sokong geng ni. Dia kata pedang aku hanya untuk musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Pedang aku hanya untuk orang yang tak beriman. Adapun nak tala kepada orang beriman, itu bukan sikap dia. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas dia ambil sikap berkecuali, mengasingkan diri, bermula daripada saat tu sampailah dia wafat. Sampai dia wafat, dan dia wafat pada tahun, sebahagian besar riwayat menyatakan tahun ke-55 Hijrah. 55 Hijrah, dan ini pandangan Imam Az-Zahabi. Jadi kalau dia masuk Islam pada umur 17, dia wafat, dia hijrah pada umur 29 tahun, dia wafat pada umur 84 tahun. Itu dia punya riwayat yang disebut oleh Imam Az-Zahabi dan disokong oleh ramai daripada tokoh-tokoh sejarah.
Mana dia wafat, dia menjadi sahabat yang terakhir di kalangan 10 yang jamin syurga, meninggal dunia. 10 sahabat yang jamin syurga, yang paling last meninggal adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dia meninggal di kota Madinah. Salatnya diimamkan oleh Marwan bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Meninggal di Madinah, takkan nak dikebumikan di China kot. Jadi cerita tu jelas dah. Yang duk kata maqam Sa'ad bin Abi Waqqas letak di China itu cerita yang tidak ada sandaran lah. Tak ada sandaran. Cuma ada satu riwayat ataupun satu catatan dalam buku sejarah Cina ni. Dia tulis bukan, kemungkinan dia kata bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi ada seorang sahabat lain nama dia Sa'ad bin Lubayk, katanya Sa'ad bin Lubayk. Saya pun tak pernah jumpa nama tu, cari-cari tak jumpa, memang tak jumpa langsung nama Sa'ad bin Lubayk. Saja minta tolong kawan cari, dia jenis rajin, dia carilah. Dia cari, dia habaq kat saya tadi, dia cek 495 kitab sejarah. Dia cari Maktabah Syamilah, 495 kitab tarajim apa semua, tak jumpa pun nama Sa'ad bin Lubayk, tak ada pun. Tak ada pun catat tu. Jadi wallahu alam lah dia ambil mana. Yang pastinya maqam Sa'ad bin Abi Waqqas ni, yang pastinya adalah di Madinah Al-Munawwarah. Ataupun yang pastinya bukan di China lah. Yang pastinya bukan di China. Itu riwayat yang tak tahulah cerita-cerita terjemah daripada mana. Ya tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, demikian kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sa'ad meninggal 36 orang anak. Dia meninggalkan 36 orang anak. 18 lelaki dan 18 perempuan. Dan ketika dia meninggal, wang warisannya sebanyak 250,000 dirham di samping kebun-kebun yang dimilikinya. Ini di antara kisah yang berkaitan dengan tokoh hebat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu wa ardah. Mudah-mudahan kita ambil manfaat daripada kisah ini, kita ambil pedoman dan pengajaran daripada kisah para sahabat ridwanullah taala alaihim ajma'in, yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Salah silap saya mohon ampun dari Allah, mohon maaf dari tuan-puan sekalian. Jadi 2 siri untuk Sa'ad, insya-Allah kuliah yang akan datang, mungkin selepas dari raya dan sebagainya, kita tengok sahabat-sahabat yang lain pula jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waffaqanallahu wa iyyakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.